Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Orang yang benar dalam amalannya suatu hari nanti akan mengucapkan selamat tinggal kepada para gurunya dan pergi meninggalkan mereka ke tempat mana yang ditunjuk oleh mereka dengan berkata, duduklah kamu di tempat kamu, biarkanlah aku pergi ke tempat mana yang kamu sudah tunjukiku untuk menujuinya. Tok gurumu itu adalah pintu kefahamanmu. Sebaiknya engkau duduk sahaja di pintu dan jangan masuk ke dalam rumahnya. Dan Allah telah membuat berbagai-bagai contoh buat manusia. Hendaklah engkau memerhatikannya. Berimanlah dengan Allah dan Rasulnya, dan percayalah apa yang diberitahu Allah dan Rasulnya kepada kamu. Asas untuk sampai kepada Allah Ta'ala ialah iman. Bukan asas segala kebaikan pun iman juga. Ikhlas adalah asas kenabian. Dan kenabian itu pula ialah asas perutusan, risalah. Dan dia juga asas wilayah, yakni kewalian. Badaliyah, yakni wali abdal. Ghaibiyah, yakni keghaiban. Dan kutubiyah, yakni wali kutub yang tertinggi sekali. Bila meninggal dunia, putera Fudail bin Iyad yang bernama Ali, ayahnya melihat Ali dalam mimpi. Dia berkata kepadanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu, hai Ali? Jawabnya, ayahku, aku belum pernah lihat kebaikan apa sahaja buat seorang hamba lebih daripada Tuhannya. Hai anakku, sibukkan dirimu dengan Allah Ta'ala sahaja, jangan dengan selain dia. Semua yang di dunia ini kepunyaannya. Dia menentukan semua rezeki manusia, lalu dibahagi-bahagikannya oleh para malaikat yang diwakilkannya bertugas dalam hal ini. Tegasnya, semua kebaikan itu daripada Allah, dan semua keburukan juga daripada Allah. Jangan sampai terkeliru. Memang hidup manusia selalu dilemparkan oleh panah-panah bencana, yakni ujian. Sehingga apabila sang hamba itu memejamkan matanya dari lemparan itu, datanglah tabib pendekatan mengubati luka-lukanya, dan tabib kebaikan juga yang mengangkat kesakitannya itu. Kemudian tabib rindu yang merangkul sayang kepadanya. Permulaan itu mestilah dengan yang susah dahulu. Jika syurga itu dikelilingi dengan yang serba susah, bagaimana pula dengan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla? Si mukmin itu adalah umpama pekerja di istana raja dari segi dekatnya di dunia. Jika rasa itu menjadi langit dan hati menjadi buminya, hati itu pula akan diberi makan dari pagar rahsia, dari pagar langit rahsia. Dan jika dimau nescaya dikumpulkan buatnya kedua-duanya sekaligus. Muslimin dan muslimat yang menonton yang dirahmati Allah sekalian, beberapa pesan dan nasihat serta wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, iaitu yang pertama tentang sifat orang-orang yang benar dalam amalannya, benar dalam perbuatan dan juga benar dalam niatnya. Kita tahu bahawa bila Allah Ta'ala jadikan manusia ini dilahirkan dalam keadaan jahil, tak tahu apa-apa. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu, makrifat. Maka Allah Ta'ala mewajibkan semua manusia untuk belajar. Tetapi belajar ini tujuannya untuk
menjadikan apa yang dipelajarinya sebagai satu amalan, dan menjadikan setiap amalan itu pendekatan yang dekat dengan Allah Ta'ala. Tujuan kita beramal, tujuan kita belajar nak beramal, dan tujuan kita beramal untuk dekat dengan Allah, tidak lain daripada itu. Kerana itu kita sebut amal kerana Allah, yakni untuk dekat dengan Allah, sehingga kita mendapati apa yang Allah janjikan kepada kita, yang berupa kurniaannya, rahmatnya, kasih sayangnya, pengampunannya, dan segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka seorang bila mana sudah pun memperoleh ilmu, maka tugasnya ialah beramal dengan ilmu. Dan kadang-kala bila sampai masanya dia kena tinggalkan gurunya, tetapi bukan putus hubungan dengan gurunya. Suatu perkara yang perlu kita faham. Umpama kita dengan mak ayah kita, sampai masa kita tinggalkan rumah mak ayah kita, tetapi bukan bermakna putus hubungan dengan mak ayah kita. Sampai masa kita dah besar, kita dah belajar, kita dah besar, kita dah kerja, kita pun dah beli rumah sendiri, kita pun dah ada orang rumahnya, kita dah ada anak-anaknya, maka kita sudah tinggalkan mak ayah kita. Tetapi bukan bermakna putus daripada mak ayah kita. Mak ayah kita kekal mak ayah kita. Maka seorang bila dia berguru, dia belajar, sampai masanya dia perlu beramal dengan apa yang dipelajarinya. Dan sampai masanya dia mungkin meninggalkan gurunya. Yang kalau dalam sistem belajar dululah, tok guru buka pondok, maka anak-anak murid datang daripada setiap pelosok negeri, pelosok daerah dan kampung. Mereka datang, mereka belajar dalam satu tempoh masa dan sebagainya, lalu mereka diizinkan oleh guru mereka keluar, dan mereka pulang ke kampung masing-masing, ke negeri masing-masing, untuk menyampaikan ilmu dan untuk beramal dengan apa yang mereka tahu. Maka begitu natijah bila mana kita belajar. Sampai waktu bila kita belajar, kita akan berpisah daripada guru-guru kita. Maka ingat kembali tentang niat utama kita belajar, tujuan utama kita belajar, tidak lain dan tidak bukan untuk kita dekat dengan Allah. Maka apa sahaja yang kita ambil daripada para alim ulama, para guru, para kiai, para asatizah, para ustazah kita, semuanya untuk kita beramal, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ini yang kita kena tahu dan kena jelas dalam niat pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, tok guru pintu kepahaman. Kita nak faham sesuatu, maka pintu, kita nak masuk rumah, nak masuk mana, mesti ada pintu dia. Maka pintu kita untuk masuk dalam kepahaman ini ialah tuan-tuan guru kita, tok guru kita. Sebab itu saya sebutkan tadi bahawa kita tak boleh putus daripada guru kita, walau mungkin kita tinggalkan dia. Dek, kerana kita sudah sampai masa beramal, sudah sampai masa kita untuk bersungguh-sungguh menuju ke jalan Allah SWT. Tapi kepahaman kita tak mungkin sempurna. Niat kita benar, kesungguhan kita dah ada. Barangkali kesungguhan kita dah sama seperti kesungguhan guru kita untuk beramal, beribadat. Untuk guru kita cerita kelebihan bangun malam, barangkali kita sudah pun mendapat kesungguhan dalam bangun malam. Guru kita cerita tentang meninggalkan yang haram, barangkali kita lebih jauh meninggalkan yang haram daripada yang lain-lain dah buat. Tetapi dari sudut kefahaman agama tidak mungkin sempurna. Masih lagi kita perlu satu ketika Imam Abu Hanifah, dia sampai bengkat dia rasa macam siapa pun tanya dia boleh jawab. Dia dah rasa bersedia dari sudut kepahaman. Maka dia mula meninggalkan gurunya Hamad bin Salamah atau bin Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu. Hamad seorang alim besar yang tabi'in yang meninggal tahun 167 Hijriah. Maka Imam Abu Hanifah pun mula rasa bahawa sekarang saya dah pandai, dan uhibbu an us'al, saya suka kalau orang tanya saya sebab saya akan jawab. Maka dia rasa kepahamannya sudah okey. Tiba-tiba dia ditanya soalan-soalan yang dia tak mampu lagi jawab. Tak mampu jawab. Lalu dia berkata, kalau begitu aku kena terus melazimi guruku.
Maka beliau kembali kepada gurunya. Dan kita tahu Abu Hanifah belajar dengan Ahmad selama 18 tahun. Belajar 18 tahun sehingga gurunya mati, wafat. Sebab kita belajar daripada Tok Guru, belajar sekian-sekian ilmu. Saya kata tujuan kita belajar untuk beramal, dan tujuan kita beramal untuk dekatkan diri pada Allah. Dan sampai waktunya kita akan tunggu tinggalkan guru kita kerana kesibukan amal, kesibukan untuk kita melalui jalan Allah SWT. Tapi kefahaman kita, kena ingat, masih terhad. Masih terhad. Ada benda yang mungkin kita belum faham. Maka kefahaman ini yang kita tak boleh putus daripada guru kita. Jadi kalau ada, kita katakan, kekeliruan dan sebagainya, maka tanya guru kita. Kefahaman tadi. Dan kita dapati itu yang dilakukan oleh para alim ulama. Bila mana mereka sudah berada pada satu kedudukan ilmu, namun mereka tidak pernah putus untuk bertanyakan soalan kepada guru-guru mereka, kerana bimbang tergelincir kefahaman mereka. Maka mereka masih bertanya, walaupun Datuk Guru, dakwah alim. Ini Imam Ahmad alim, satu imam sah, bertanya pada guru Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini Syafi'i rahimahullah bertanya pada gurunya Malik rahmatullahi alaih. Setiap mereka ini punya hubungan yang tak putus. Yang paling malang bila dalam dunia pembelajaran, bila putus dengan guru, dari sudut kepahaman. Dan itu yang berlaku kepada Wasil bin Atha. Wasil bin Atha, dia mengaji dengan Hasan al-Basri. Ngaji sampai peringkat dia rasa dia alim. Dia mula alim, dan memang dia alim, tapi kepahamannya belum sempurna. Akhirnya dia mula menyanggahi gurunya Hasan al-Basri, yang menyebabkan Hasan al-Basri menghalaunya keluar. Sebab antara adab kita, guru kita tak boleh menyanggah dengan masuk berdebat tanpa adab dengannya. Isunya bila ditanya kepada Hasan al-Basri, bagaimana kedudukan orang yang melakukan dosa besar. Soalan ini dia soalan umum, tapi dia refer kepada pemerintah yang suka buat dosa besar. Pemerintah minum arak, judi. Jadi orang tak berani menyentuh kejahatan pemerintah secara terang. Sebab kita tahu ada orang yang kita dalam berurusan dengan mereka kena berlembut. Kenapa mudarat yang ada pada mereka, ataupun ada sebab-sebab yang lain. Ada, kita kena panggil, orang Arab panggil mudarah. Mudarah ni berlembut. Dia bukan kata mengampu sangat, tapi ada istilah atau perkataan-perkataan yang tak menunjukkan kita kasar, tak tunjuk kita macam terlalu benci. Antara mereka yang disebut oleh ulama 5 golongan, jangan terlalu kasar dengan mereka, membahayakan manusia. Pertama, pemimpin zalim, al-imam mutasallim. Pemimpin yang kita tegur sikit, pancung, bunuh, penjara. Yang ni kena sikit mudarah, kena pandai bercakap bahasa. Kalau orang cerita bahasa ngampu lah, tapi bukan ngampu dia untuk dunia, tapi dia bahasa yang lembut untuk elak kejahatan. Sebagaimana Allah firman kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'aun faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hei Musa, hei Harun, pergi jumpa dengan Fir'aun, cakap lembut-lembut. Allah suruh faqula lahu qawlan layyina, bukan kata nakuk cakap lembut-lembut, kasar tu bagi. Tak, ini perintah Allah. Bila pemimpin tu zalim, jahat, kita jangan cakap kasar dengan dia. Sebab dia tak mungkin akan dapat apa-apa pun kebaikan, dan kita pun tak dapat apa-apa kebaikan juga. Cakap lembut dengan dia, mudarah untuk dia fikir. Sebab orang kasar ni, dia tak boleh berfikir kalau kita cakap kasar dengan dia, tapi dia boleh berfikir kalau kita cakap lembut dengan dia. Lembut, itu dia fikir. Yang kedua yang kita kena cakap lembut dengan dia, kata ulama, ialah qadil mutafa'in. Ni tu hakim yang juga yang orang kata hakim yang keras. Tuan-tuan tahu bila kita masuk mahkamah, bahasa yang kita kena guna mahkamah yang arif. Ya yang arif. Kita kata ya Bahlul, patut penjara 2 tahun, 20 tahun hakim ni. Dia ketuk meja. Sebab yang akan hukum waktu itu hakim. Kadang peruntukan hukuman kita penjara
2 tahun atau 6 bulan misalnya, atau denda sekian ribu, atau keduanya sekali. Kita bila berhadapan hakim yang dia tak gunakan keadilan, dia ni jenis hakim yang kita panggil bahasa lain, dia ni keras, hakim keras, maka berlembut dengan dia. Maaf yang Arif, saya mengaku salah yang lembut. Hakim asal nak bagi 2 tahun, 2 bulan je. Sebab waktu tu yang cakap hukum hakim. Kalau kita cakap okey, yang mungkin keras dilembutkan, yang mungkin denda tu dikurangkan. Ada seorang perempuan, budak remaja tapi orang kaya, dia ada buat kesalahan dia lah, dia mandu mabuk macam tu lah. Hakim jatuhkan kesalahan, denda sekian je. Dia ketawa waktu hakim cakap ni. Okey, datang balik sini, datang balik. Baik, denda awak saya naikkan kepada sekian banyak, 10,000. Dia masih ketawa sebab dia orang kaya. Ketawa. Hakim kata datang balik sini, datang balik. Dan penjara 6 bulan. Dan dia mukanya mula ketak sebab dia permainkan hakim. Hakim boleh panggil balik tu. Dah jatuh hukum, hakim boleh ubah balik. Itu hakim. Lepas tu kata Imam Ash-Sha'bi, ni ada 5 golongan kamu kena cakap lembut, kena elak mudarat. Pemimpin jahat, hakim kasar, dan yang ketiga ialah orang sakit. Orang sakit ni cakap lembut-lembut, tidak memudaratkan. Orang sakit tu sendiri, kawan naik darah 180, kita kasar dia tu naik 280, mati terus. Memang kita benci orang sakit. Saya ni kadang-kadang orang kerja, nurse sebagai contoh, tiap-tiap hari main orang sakit, main serabut, rasa macam orang sakit dia ada perangai dia, tapi tak boleh perangai kasar dengan dia. Kita adakan keluarga yang sakit, jangan kasar, kerana dia akan tambahkan sakit dia. Kalau kita kasar dengan orang sakit, dia bertambah sakit. Kita kan orang sakit, biar dia sembuh dulu. Sembuh nak sepak-sepak, tunggu dia sembuh dulu. Sakit ke tak apa, kita layan sakit. Dia nak makan apa, apple, bagi apple. Dia makan cekodok, bagi cekodok. Dia nak makan apa, bagi. Kenapa? Ini orang sakit. Memang sunnahnya begitu. Dan bila kita tahu ada orang sakit, sunat kita tanya nak makan apa. Macam orang pelanggan ke kedai tanya nak makan apa. Dan sunat kita memenuhi apa yang dia nak. Dia tak boleh macam kedai. Kedai tanya, cik nak makan apa? Apa dia? Ada belaka. Saya nak nasi goreng tak ada pulak. Tadi kita ada semua. Tak apalah, bagi saya nasi lemak pun tak ada. Tadi kata ada belaka. Kedai makan dia base pada stok dia. Tapi kita bila yang sakit, cari makanan. Kita tak boleh bila cakap orang sakit, tanya sakit nak makan apa, roti canai. Roti canai tak ada. Senang jawab. Carilah satu daerah sampai jumpa. Nak makan apa? Nak makan kek. Ada, saya cari. Kerana orang sakit ni dia boleh order lebih pada pelanggan lain. Dan kita sunat. Nabi SAW bila dia ziarah, baginda ziarah orang sakit, Nabi kata, atas syaikat kan? Nak makan kek ke? Nabi tanya, makan kek? Kata, nak cari kek, kata Rasulullah. Sakit makan kek. Ni confirm bukan sakit kencing manis ni. Kencing manis mati terus ni. Ni mungkin darah tinggi ke, sakit perut ke. Rasulullah atas syaikat kan? Ini kaedah. Orang sakit memang disunatkan kita berlembut dengan dia. Lembut, jangan kasar. Kalau suami, isteri sakit, jangan kasar. Jangan kata awak ni asyik sakit je, menyusah saya, makin sakit. Akhir betul nyusah kita. Cakap dengan baik sehingga dia akan cepat sembuh. Patut dia sakit seminggu, dek kita baik, kita pandai mengayak-ngayak sikit bini kita ni, sejam baik dah bini. Barangkali suami pun sama sakit, layan je. Walaupun hati terserabutnya orang tua ni, layan dia dengan elok, dia akan baik cepat. Yang keempat, kata ulama, yang kita kena cakap lembut, mengampu sikit. Siapa? Perempuan. Memang perempuan macam tu. Kita angkat suara sikit je kita, marah ke? Pula dah. Payah ni. Jadi kena belajar kontrol suara. Sebab perangai perempuan macam tu. Nak tipu dia pun tipu guna bahasa lembut je tipu. Tipulah lembut. Kerana mereka tak menghargai perkataan-perkataan yang kasar, tak hargai. Mereka hargai perkataan yang lembut walau tipu. Tak apa tipu. Dia suka tipu yang lembut. Tipu yang cakap benar kasar tak suka. Itu perangai dia macam tu.
Dia suka lelaki-lelaki ini mengampu dia. Ampu dia. Awak lah perempuan paling lawa dalam dunia. Muntah belah kiri. Cakap belah kanan, awak lawa sekali. Awak paling sedap sekali masak. Lepas tu muntah belah kiri. Tak apa. Dia tak nampak. Awak sekali. Dia suka yang tu. Kerana memang Allah jadikan makhluk yang paling suka dipuji perempuan. Paling suka dipuji. Sebab tu kata Imam Syafi'i, kena pandai mengampu dia. Walaupun dia tahu rahsia kita beritahu hari ni, dia pun masih suka diampu lagi. Masih suka macam tu. Dah, abang ni nipu. Tapi dia suka menipu tu. Dia pun senyum. Cuba cakap benar, dia pun ketak muka dia. Kita kata benar kan, cakap benar walaupun pahit. Itu tak terpakai pada bini. Kerana si Siti tak suka yang pahit. Dia suka. Sebab tu perempuan ramai kena tipu. Sebab yang cakap ayat-ayat macam ni semua kena tipu. Kerana perangai dia macam tu. Perangai dia. Perempuan. Jadi kalau tujuan cakap macam ni dipanggil mengampu untuk tujuan kebaikan rumah tangga, maka itu terpuji. Yang disebut dalam hadis Nabi SAW, antara dibenarkan seorang itu menipu, bukan menipu dengan maksud untuk merosakkan wanita, bukan. Untuk jaga dia. Untuk jaga dia supaya diri dia tak terasa macam tak disayangi atau dibenci. Dan yang kelima, kata Imam Syafi'i, kita nak kena cakap lembut-lembut dengan dia. Ialah Tok Guru, Al-Syekh. Tok Guru ni sama, sebab dia tak mungkin berilmu pada orang kasar. Kita kasar-kasar dengan dia, tak layan. Dia tanya soalan kasar, tak jawab. Patut jawab penuh, jawab sekerat. Dia tak akan beritahu dalilnya. Tapi kalau cakap dengan guru, orang guru nak tanya sikit soalan, lembut, dia akan beritahu semua sebelum kita tanya. Sebab ini mereka muamalahnya macam tu, supaya kita ada adab yang tinggi. Jumpa je tuan-tuan guru, tuan-tuan cakap lembut. Tuan-tuan cakap nampak macam mengampu sikit. Tak apa, kita mengampu untuk dapat agama. Mengampu kita bukan nak dapat projek. Dia orang tak ada projek. Mengampu dia untuk dapat agama supaya kita terus dibimbing, kita terus dinasihati, kita terus didoakan oleh dia, kita terus mendapat kebaikan-kebaikan yang tak pernah kita jangkakan daripada dia, termasuk syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ini 5 orang kena cakap, dipanggil mudarah. Boleh kita sebut mengampu sikit, atau berlembut sikit. Ya, berlembut kurang tepat dalam definisi mudarat. Dalam mudarat ni maknanya dia lembut pada lembut lagi. Lembut maksudnya dalam kelembutan tadi ada pujian. Ada pujian. Kenapa? Kerana maslahat. Adapun pemimpin yang jahat tadi, untuk apa? Untuk dia mendengar nasihat orang. Sebab saya katakan, tak ada pemimpin yang kita katakan jahat ini, dia akan berubah kerana ada orang cakap bahasa kasar dengan dia. Melainkan dia bertambah jahat. Bertambah jahat dia. Maka kena ada yang boleh lembut dengan dia. Sama juga qadhi yang keras ini. Tok-tok qadhi, tok-tok hakim. Kalau kita keras dengan dia, memang patut hukuman minimum jadi maksimum. Dan kita tak boleh buat apa-apa kerana memang itu dibuat oleh mana-mana hakim. Saya tanya hakim. Kata hakim ni, dia pun manusia macam kita. Dia pun ada mood dia. Ada waktu dia lihat orang tu baik, dan nampak orang tu insaf, orang tu sedar, dan percakapannya menunjukkan benda tu. Tak nampak arrogant, tak nampak sombong. Maka dia akan jatuhkan hukuman pada minimum dia boleh buat. Dia boleh bagi. Boleh saja dihukum lebih baik, lebih rendah. Ada satu hakim di Amerika Syarikat, habis hukuman dia ringankan sebab dia jenis hakim baik sikit. Yang ni patut kena bayar saman, sebab speed track. Tak apa, awak tak payah bayar. Yang ni dia akan tanya ni background orang ni. Semua orang dia suka berlembut dengan hakim ini. Sehingga hakim ni antara hakim popular di Amerika Syarikat hari ni. Kenapa dia berlembut dengan pesalah dia? Pesalah dia berlembut dengan dia. Lembut, senyum. Tok hakim sentiasa dalam keadaan mood baik. Maka dia hukum kecil, patut $100, $20. Patutnya kena penjara, tak apa. Awak tak perlu penjara, tapi awak kena sekian-sekian. Semua orang nak hakim ni. Kenapa dia memutuskan? Sebab hakim, saya kata, walaupun ada buku undang-undang tu, dia ada enactment dia sekian-sekian, tapi dia ada budi bicara yang tinggi mengatasi enactment tu sendiri. Dia ni ada. Macam kita lah, kalau tuan-tuan bos,
Dah ada perkeliling kerja tu. Dah ada kita namakan sebagai piagam syarikat. Semua ada. Tapi boleh tak kita anggap dia? Kita bos. Dia patut datang sebelum pukul 8. Tapi dia baik, bawa minta maaf, bawa saya, minta maaf baik. Tak apa-apa. Awak, saya kecualikan awak boleh datang pukul 9. Sejam lewat tak apa. Awak boleh datang pukul 10. Baik, undang-undang ada? Ada. Tapi namanya ketua, dia boleh buat. Hakim, ada undang-undang, ya. Tapi budi bicara dia memainkan peranan. Sebab itu kita cakap elok-elok dengan hakim, elokkan mudarat. Dan yang ketiga saya sebut dia orang sakit, untuk jaga orang sakit itu sendiri supaya dia tak terus sakit. Yang keempat, perempuan, kerana paling cepat yang suka ataupun kita katakan yang cenderung merosakkan rumah tangga ni perempuan, sebab dia cepat minta cerai. Cepat sikit tak cerai, minta cerai. Kerana itu lelaki bertanggungjawab jaga, mengelakkan mudarat. Dan yang kelima kita sebut tadi lagu, kenapa kita nak manfaat ilmu dia. Kita sentiasa nak manfaat nasihat dia. Kita sentiasa nak dapat doa dia. Dan dia orang-orang baik, orang soleh. Maka kalau kita tak mempraktikkan cakap lembut dengan dia, maka kita terhalang banyak perkara. Kemudian kata, kembali pada apa disebut oleh Syekh Abdul Qadir, pintu kefahaman itu tetap pada guru. Saya sebut tadi, kita belajar untuk guru, kita berilmu, kita beramal, dan kita mungkin tinggalkan guru-guru kita. Tapi kepahaman tak boleh. Terus terikat kita dengan dia dalam hal memahami satu perkara. Hatta antara para alim ulama pun sama. Satu ketika Hasan Basri berkata, siapa terhimpun padanya sifat munafik, akan kukata dia munafik. Akan kukata terus tanpa berlapik, munafik. Seorang tu dia dengar Hasan Basri ceramah. Ada seorang lagi ulama yang sezaman dengan Hasan Basri, namanya Atta' bin Abi Rabah. Atta' ni alim. Lalu dia kata, Syekh, saya dengar Tuan Guru Hasan Basri cakap begini-begini. Sampaikan salam pada Hasan Basri dan tanyakan kepadanya, bagaimana pandanganmu saudara-saudara Yusuf AS, mereka bercakap, mereka menipu, mereka janji, mereka mungkiri, mereka diberi amanah dan mereka khianati. Apakah mereka munafik? Maka soalan ini dibawa pada Hasan Basri. Hasan Basri kata, siapa terhimpun sifat-sifat munafik, akan kukata dia kan dia munafik. Akan kukatakan tu munafik. Lalu Atta' bin Abi Rabah tegur secara pertanyaan. Yang sama-sama untuk guru besar. Atta' tanya dia secara kepada, apakah saudara-saudara Yusuf AS yang dicakap dengan ayah dia ditipu? Dia kata, kita pergi main dengan Yusuf, lepas tu kita tinggal Yusuf jauh, datang serigala makan dia. Tipu tak? Dia tipu. Dan ketika mana ayahnya Yaqub AS bagi amanah jaga elok-elok Yusuf tu, kata mereka, kita ramai ya, ada apa-apa kita pasti akan sekian-sekian. Dia bagi amanah jaga Yusuf, dia khianat, cakap menipu. Dan dia janji pula, kami akan bawa balik selamat, kami cuma ajak main. Rupanya dia juga bohong. Dia cuma bawa balik baju Yusuf AS yang sudah dilomori dengan darah kambing, untuk mengatakan lihat Yusuf sudah dimakan oleh serigala, ini bajunya. Orang menipu, satu benda yang dia takkan dapat ialah kecerdikan keseluruhan. Dia ada cerdik sikit lah orang menipu ni, sebab dia nak menipu dia kena cerdik, tapi dia takkan dapat kecerdikan sempurna. Kerana orang yang ikhlas akan nampak tipu dia kat mana. Dan kata Nabi Yaqub, aku tak tahu semenjak bila serigala bila makan orang bajunya tak koyak. Kerana baju Yusuf tadi tanpa koyak, letak darah je. Aku tak tahu bagaimana sejak bila serigala tadi dia makan orang, dia boleh tanggal baju orang tu elok macam tu, tak koyak. Kan serigala dia akan makan dengan baju-baju sekali, koyak. Kerana orang yang menipu, dia tak akan sempurna dalam penipuan dia. Walau dia cerdik macam mana pun, kalau dia nama menipu, akan nampak mana cacat dia. Akan nampak. Oleh sebab itu, kita kata menipu tidak dapat menutup kebodohan seseorang. Tak kira siapa pun menipu, dia tak akan tutup. Kalau orang tu cakap baik, dia menyempurnakan kebijaksanaan dia. Lalu kata Atta',
Kenapa Nabi Yaqub AS tak kata anak dia munafik? Walau segala sifat munafik ada pada anak dia. Kenapa? Lalu kata Hasan Basri, jazahullahu khairan. Moga Allah merahmati Atha. Dia telah tegur aku. Tegur. Ini kepahaman. Maknanya kalau orang ada segala sifat tu, kita pun tak boleh panggil munafik lagi. Kita cuma nak kata dia ada sifat munafik. Kenapa yang berlaku kepada adik-beradik Nabi Allah Yusuf AS? Sebab dengki. Penyakit dengki pada adik-beradik. Tapi bukan munafik. Mereka beriman. Anak-anak Nabi Allah Yaqub ini beriman pada Allah. Mereka tak sembah berhala. Berbanding penduduk lain yang menyembah berhala. Tapi mereka ada penyakit dengki. Tentang bila kita sebut orang penyakit dengki, apakah dia munafik? Tak. Dia beriman tapi dengki. Ni Islam. Masih Islam tapi dengki. Tengok bisnes kita maju sikit, dia dengki. Kita tak kata munafik tu. Tak. Dia pendengki. Hasad. Orang yang hasid dia. Artinya, kepahaman ni tuan-tuan sekalian. Bila kita belajar dengan guru kita, yang saya kata satu benda yang kita mungkin tak dapat, kesempurnaan kepahaman. Tok guru kita kepahaman dia, lama umur dia, panjang umur dia, pengalaman dia. Kita ni baru nak start mengajar. Dia dah mengajar 40 tahun. Kita ni dah pandai belajar untuk guru, kita pun dah start buka kelas ni. Dah baru 2 bulan. Tok guru kita mengajar 40 tahun. Tuan-tuan bayangkan 40 tahun. Ni kalau korek lubang, untuk cari dia dah dalam mana lubang dia. Dengan orang yang baru korek 2 hari. Maksud dia banyak mana jumpa macam-macam emas. Kita baru nak jumpa. Jadi tak ada, kalau kita lihat adab para ulama, mereka tak memutuskan hubungan dengan guru mereka. Kerana ada kefahaman yang dia tak akan dapat. Supaya kita pun tahu. Belajarlah untuk guru sekian-sekian. Sampai masa kita rasa kita alim. Misalnya, rasa alim. Rasa boleh buka majlis ilmu sendiri. Rasa boleh ceramah sendiri. Kita tak boleh putus dari guru kita. Kerana kefahaman yang Allah berikan padanya. Tujuan ini supaya kita sentiasa tawaduk. Sebalik kita rasa kita alim, ada lagi yang lebih alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Setiap orang berilmu ada lagi yang alim pada dia, ada lagi yang alim pada dia. Tahu ulama-ulama walaupun dah tua-tua dah ni, duk lepek atas katil dah. Maksudnya duk atas katil tak buat. Tapi kepahamannya masih ada. Kerana Allah Ta'ala beri mereka pandangan-pandangan yang mungkin kita tak dapat. Ini firasat. Ini pandangan kasyaf. Ini semua menjadikan mereka lebih faham. Itu yang berlaku pada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Waktu dia menitipkan pesan pada anak-anak murid. Walau anak murid dah alim. Mengingatkan dia. Bukan para ulama sentiasa mewasiatkan kepada murid-murid mereka walaupun alim. Kerana bimbang. Sebab orang ni memang alim, tapi pengalaman tak ada. Bila pengalaman tak ada, itulah dia kepahaman yang hilang. Kerana sebahagian kepahaman itu daripada pengalaman, bukan daripada ilmu. Sebahagian kepahaman kita, bukan kerana kita belajar dalam, sebahagian kerana perjalanan pengalaman. Pengalaman kita tahu subjek apa tak boleh diajar. Walaupun semua ilmu kena belajar, tapi subjek ini tidak boleh diajar umum. Kenapa? Kerana sekian. Ini pengalaman. Para ulama, mereka membina pengalaman sebagai satu wasiat. Setiap kali datang guru-guru ataupun orang alim bertemu guru mereka, apa mereka minta? Mereka tak minta syarah kitab, tapi mereka kata wasiatkan pada kami. Tolong wasiat. Kerana wasiat itu terhimpun pengalaman yang panjang. Satu ketika ada seorang lelaki jumpa dengan gurunya, Yunus bin Ubaid, dia Allah Ta'ala, seorang tabi'in. Dia dah alim, bijak, pandai, tapi masih perlukan wasiat guru. Tolong wasiatkan. Kata Yunus bin Ubaid, aku nasihat kamu 3 perkara je. Ngaji banyak dah. Ini nasihat 3 perkara. Maka kamu pegang sungguh-sungguh. Fakhudhuha anni. Sama ada aku hidup atau aku mati, terus kamu pegang benda ni. 3 perkara. Jangan pernah lepas nasihat aku ini. Waktu aku hidup, aku mati, itulah wasiat aku pada kamu. Yang pertama, kata Yunus bin Ubaid, la tumakkin sam'aka min sahibi hawa. Jangan pernah kamu
meminjamkan telingamu kepada yang mengikut hawa nafsu. Maksudnya jangan pernah kamu bersembang dengan orang yang ikut hawa nafsu. Jangan kamu tetapkan telinga kamu duk dengar orang yang ikut hawa nafsu, kerana ia mempengaruhimu. Jangan, la tumakin sama akal. Jangan duk tadah telinga kamu pada perkataan-perkataan orang yang kalau bercakap ikut nafsu, tak ada ilmu, tak ada kuatkan diri, ikut nafsu dia je. Ikut sedap mulut dia bagi. Asal dia boleh cakap, dia cakap. Tak nak duduk dengan dia. Jangan dengar dia cakap. Sebab kita bila bercakap, kita ada peraturan. Kita ada halal, kita ada haram. Kita ada dosa, kita ada pahala. Kita ada dalilnya. Cakap kalau kita tak tahu, tak ada dalil, kita tak boleh cakap. Ni jadi cakap semua benda ini geng-geng ikut hawa nafsu. Kalau nak sembang, dia sembang semua. Kita pun dengar. Akhirnya kita terpengaruh. Sedikit sebanyak. Macam betul pula dia cakap. Tak, dia bercakap ada asas ilmu atau tidak. Kalau tak ada asas ilmu tuan-tuan ni, otak. Tak dikutip mana kita pun tak tahu. Kadang-kadang dikutip teori komunis, kadang dikutip teori liberal, teori sekian-sekian dan dicakap pada kita. Kita macam, ya. Kata Yunus, jangan kamu tadah telinga kamu dengar orang yang bercakap menggunakan hawa nafsu. Jangan sesekali. Yang kedua nasihat dia katanya, jangan kamu berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram kamu walaupun kamu nak ajar di Quran. Walau antakara 'alaiha al-Quran, walaupun tujuan berdua-duaan dengan perempuan nak ajar Quran. Tentang Quran ni kan, ya Quran, setan lagi baca Quran. Tapi tidak setan yang bersama dengan lelaki dan perempuan berdua-duaan tanpa mahram. Setan tu kita bacalah Quran, banyak dia tak lagi. Maksudnya kalau lelaki perempuan bertemu berdua-duaan bukan mahram. Bukan mahram ni. Misalnya, duduk ni faham agama, duduk semua pakat bincang agama. Buat hukum fiqh ini sekian. Tetap yang kelihatan nafsunya bukan yang lain. Walaupun ajar Quran. Ajar Quran. Akhirnya dia terjebak dengan benda yang dia tak sangka. Terjebak. Bukan ada seorang hamba Allah berceritakan saya tentang hal itu. Tentang hal yang kita sebut yang kedua ini. Bila seorang dia berkhalwat dengan bukan mahramnya perempuan, walaupun tujuan dia nak ajar Quran, akhirnya dia akan terjebak. Jangan kata yang sembang kosong tu lagi teruk tu. Yang tujuan baik ni pun boleh rosak. Sebab itu bila saya baca kisah almarhum Syekh Mutawalli Sya'rawi, kisah kenapa ayah dia suruh dia kahwin. Walau ketika itu usianya cuma 13 tahun. Kata Sya'rawi, saya ni pelajar cerdik, bijak, dan dia pandai banyak subjek matematik. Dia pelajar nombor 1. Sehingga ada seorang pelajar perempuan sekolah minta tolong dia, ajar, saya tak faham. Jadi saya memang tak ada nawaitu lain melainkan nak ajar dia. Budak kata satu, maka dia pun datang ke rumah saya. Dia sewa rumah di luar. Sekolah dia pergi belajar tu jauh daripada kampung dia. Perempuan tu datang, yang dia ajar. Kebetulan ayah dia datang. Kebetulan ayah nak melawat anak, tengok rumah sewa. Dan tengok anaknya sedang mengajar matematik macam itulah lebih kurang kepada seorang perempuan. Ayah dia marah. Dia kata, kamu balik rumah sekarang. Sudah ni balik. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, saya pun balik. Lalu kata ayahnya, aku bagi masa kamu 2 minggu untuk cari perempuan berkahwin. Kalau kamu tak jumpa aku kahwin mana-mana perempuan yang aku tahu. Maka Syekh macam terkejut, kenapa kahwin? Sebab aku tengok bila kamu duduk dengan perempuan, aku dah tahu ini satu kesalahan besar. Kamu kena kahwin. Akhirnya kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, nak cari mana perempuan 2 minggu. 2 minggu nak cari macam mana. Akhirnya ayah dia dah cari seorang perempuan kahwinkan dengan dia. Hanya kerana dia tengok duduk nak mengajar ni. Bukan kebiasaan dia. Begitu ayah dia jaga. Sebab tu Syekh Mutawalli Sya'rawi alim sah. Alim. Kenapa? Kerana lihat ayah dia jaga agama dia. Jangan. Kita kadang-kadang anak SMS, video call, bergendong motor. Kadang bergendong atas belakang lagi tu. Kita tak kahwin biar dia sah. Budak-budak lagi tu. Dah bergendong belakang tu. Dah bergendong belakang, dah bergendong motor. SMS apa larut malam duk kata budak-budak rosak anak kita. Rosak. Kahwin kan dia.
Awak ni kalau ada cendung je, kita kahwinkan dia. Nampak ada keinginan, kahwinkan. Itu cara menutup kejahatan yang banyak. Ni kita pun macam tak apa, Ustaz, anak saya ada awet, ia keluar. Kita macam bangga. Awak tak buat apa? Biarlah Ustaz, kan belajar dulu. Anak awak kan rosak. Pasti rosak. Kita kalau tengok anak kita cenderung saja berpasangan, jawapannya kahwin. Ayah belajar. Kalau tak nak, belajar. Jangan main perempuan. Kalau nak, ayah kahwinkan terus. Sambil belajar. Tetapi kita kena jaga agama. Kalau hari ni kita biarkan anak-anak kita macam tu, rosak. Itu kita dengar muda-muda dah rosak. Tu kita tengok video lah apa. Ni masa bercinta dah kena belasah. Baru bercinta dah kena belasah, tahu jadi bini macam mana. Lunyai kali. Kenapa kita biarkan anak-anak perempuan kita dihina? Anak lelaki kita menjadi pembulinya. Kalau anak tadi cenderung untuk berpasangan dengan lain jantina, berarti ia adalah alamat perkahwinan. Kita kena ada suatu nilai tanggungjawab. Kerana anak kita berada dalam bahaya agama dia. Bahaya. Tak biar Ustaz budak lagi, Ustaz kerja tak lagi duit. Tuan ni mentaliti duit ni masalah besar. Dia mengatasi agama. Tentu Allah janji orang kahwin ni adalah duit dia. Adalah rezeki dia. Sebagaimana anak yang dilahirkan ada rezeki dia. Dilahir Allah dah catat rezeki. Orang kalau kahwin, apatah lagi nak jaga agama, haqqun 'ala Allah an yu'inahu. Hak Allah menolong dia. Tapi kalau kita duk berfikir belajar lagi lahir, tapi dah bercinta ni. Yang saya kata dah seret ke kiri, ke kanan, hulu ke hilir. Kita pun kadang-kadang tumpang sekali, tak apa. Ni makbul dia, tumpang naik kereta sekali. Kita pun tak ada sensitiviti agama. Bahawa akhirnya berlaku apa yang kita tak jangka. Agama dia rosak setiap hari. Dan otak kecerdikannya juga berkurangan setiap hari. Ini kecerdikan dalam jaga agama. Syaitan sudah jadikan dia permainannya. Yang ketiga, kata Yunus bin Ubaid, aku nasihat kamu, jangan sesekali kamu bertemu dengan mana-mana pemimpin, mana-mana penguasa, walaupun kamu dengan tujuan menasihatinya. Yunus bin Ubaid merujuk pada zaman dia. Ya, para pemimpin ini mereka akan gunakan kekuatan pada duitnya. Ni baru datang ulama nak nasihat, di hulunya duit tu nasihatnya jadi lain. Akhirnya merosakkan agama. Jangan kamu bertemu dengan mana-mana pemimpin, walau dengan tujuan untuk menasihatinya. Pemimpin tu jumpa kamu tak apa, kamu jangan jumpa pemimpin. Beza. Kerana ramai yang tak selamat bila jumpa pemimpin. Tapi kalau pemimpin tu datang jumpa ulama, maka dia selamat. Sebab dia yang tunjuk nak nasihat. Bukan kita yang beria nak beri nasihat pada dia, walau dia tak nak dengar nasihat kita. Akhirnya dia penghulu dunia kita sikit, kita pun terumpam menjadi orang yang mungkin mengubah hukum. Sebab Imam Yunus bin Ubaid melihat zaman dia begitu. Bila para ulama menjadi pengampu penguasa, sehingga tidak menegur mereka, maka jangan masuk. Kita tuan-tuan kalau tengok sungai tu, laut tu, asyik orang lemas je, tuan-tuan suruh mandi tak? Memang laut tu cantik, tapi bila mandi ada lemas. Mandi lemas. Apa tuan-tuan cakap pada anak-anak? Jangan mandi, ni bahaya. Walau anak kita mungkin pandai berenang, tapi kerana pengalaman pantai ini ataupun laut ini pernah menenggelamkan ramai orang, kita kata jangan mandi sini. Sama juga kerana ramai pemimpin sudah merosakkan ramai ulama dengan dunianya, maka mereka berkata jangan jumpa dia, nanti rosak agamamu. Kerana kalau kamu, para ulama, bila kamu berjumpa dengan mereka, maksudnya kamu yang beria nak jumpa mereka, kamu akan rosak dunia ataupun akhirat. Kalau dia menyayangimu, dia akan merosakkan akhiratmu. Kalau dia membencimu, dia akan merosakkan duniamu. Maka tak payah. Bila datang jumpa kita tak jumpa dia. Ini nasihat Yunus bin Ubaid. Jadi saya nak beritahu tentang bagaimana kepahaman kita berbanding kepahaman guru kita masih lagi jauh. Walaupun kita sudah belajar, ada ilmu, kita dah boleh berdikari dalam beragama, tapi suatu benda yang kita tak boleh putuskan ialah berhubungan dengan pada guru kita secara kepahamannya. Macam saya katakan, walaupun kita anak, kita dah tak perlu duit mak, duit ayah. Saya dah ada duit sendiri. Dulu mak saya bagi duit sekolah, mak saya tolong bayar yuran. Hari ni saya ada duit sendiri. Mungkin duit saya lebih banyak pada mak saya. Hari ni saya ada rumah sendiri.
Rumah saya lebih besar pada rumah mak saya. Hari ni kita ada semua, tapi kita tak boleh putus hubungan dengan mak kita. Ada ilmu mak kita yang kita belum sampai ilmu tadi. Sebab kita baru rumah tangga ni 10 tahun, mak kita 40 tahun. Maka dia pun ajar pada kita satu ilmu. Dia pun ajar kita dengan sekian nasihat. Kita tak mungkin boleh putus dari mak ayah kita. Baik secara hukum, kerana wajib ketaatan pada ibu ayah. Baik secara kita katakan ilmu yang kepahaman yang ada padanya jauh lebih. Walau dia tua, kita dah profesor ni, tapi dia nampak keaiban kita, apa yang kita tak nampak. Anak profesor, mak ngaji pun tak, tapi anak ni boleh tegur profesor, mak ni boleh tegur profesor. Sebab apa? Kerana dia anak dia. Pasti ada kekurangan yang mak dia nampak, orang lain tak nampak. Sama juga kita belajar untuk guru kita. Untuk guru kita kena ada kekurangan kita. 10 tahun mengaji, walau kita dah ni, dia tahu ni kekurangan sini, kecenderungan sini. Ni aku tahu mu ni mengajar gini, maka itu yang berharga. Sebab itu tak boleh. Kemudian Syekh Abdul Qadir lepas sebut tentang guru, beliau menyebut tentang penting kita beriman kepada Allah dan Rasul dengan sebenar, dengan mempercayai apa sahaja yang datang dari Allah dan Rasul. Kita baca hadis banyak, kita dengar apa je yang datang dari Allah dan Rasul, letak kebenaran dalam amalan dan dalam keyakinan kita. Nabi SAW sebut, kalau kamu derma, aku jaga harta kamu, Allah jaga harta kamu. Allah sebut, kalau kamu derma, Allah akan ganti. Maka kita bina keyakinan. Kita tak pernah takut untuk derma, tak pernah. Baik kita miskin, baik kita kaya, kita tak pernah takut. Baik kita pun ada keperluan kita tak takut, kerana jaminan Allah dan Rasul. Ini keimanan. Bila disebut bahawa bila kita meletakkan masa kita dengan Allah, Allah akan melapangkan masa kita dengan yang lain. Maka kita beriman, kita percaya. Sebab itu bila kita buat hal-hal perintah Allah, kita tak buat tergesa-gesa. Nah, lambat ni lambat tak, kita buat dengan tenang. Kerana Allah akan menggantikan masa lebih baik. Hati-hati, kata ulama, daripada kita bila punya masa dengan Allah, kita tunjuk macam kita perlu siapkan segera, dek sibuk kita. Maka Allah Ta'ala akan huru-harakan waktu yang lain. Tuan-tuan, kita duduk depan raja, tak mungkin kita akan tengok jam tangan kita seperti kita dah sibuk hal lain. Tak mungkin. Kita akan membatu di situ. Kita tak mungkin kata, tuanku saya minta diri. Tak mungkin. Sampai dia izinkan kita keluar. Kerana ini raja. Jangan tunjuk sibuk depan raja. Kalau kita sibuk, kenapa ni nak pergi kerja, tak apa, saya suruh syarikat tu pecat awak, tak payah pergi kerja senang. Ni raja, dia boleh suruh apa saja. Contoh, tentang kita bila masa dengan Allah, baca Quran, zikir, solat, menuntut ilmu, jangan tunjuk seperti kita sibuk pada perkara yang lain. Jangan. Kerana Allah akan menghilangkan keberkatan masa yang lain. Siapa pun yang dia tunjuk fokus dia pada masanya bersama Allah, maka Allah lapangkan waktu-waktu yang lain. Sebab tu kita tengok orang-orang yang memang jaga waktunya dengan Allah, Allah lapangkan waktu dia. Dia seperti macam masa dia lebih pada 24 jam. Kita macam mana masa dia lebih. Kita pula ni, yang semua tergesa-gesa semayang pun cepat-cepat, semua jenis cepat kelebat agama lah. Tiba-tiba kita rasa waktu kita macam tak cukup. Mana pergi waktu aku? Kawan ni waktu 24 jam juga, boleh itu, boleh ini. Nak kata anak kita ramai, anak dia lagi ramai. Nak kata kita ni jawatan besar, dia jawatan besar pada kita. Tapi dia boleh karang kita, dia boleh ceramah, dia boleh jumpa orang tu, jumpa orang ni. Dia dan lagi tulis Facebook ni, tulis lagi. Siang, kita macam tak dan. Baru update satu status Facebook macam sibuk satu hari. Dia ni buat. Kenapa masa dia macam banyak, walau kita diberi masa yang sama 24 jam. Ada orang dalam masa 1 jam, dia boleh buat 10 perkara, 15 perkara. Tanya dia, apa 1 jam yang kamu boleh buat? Yang ni mungkin sejam boleh termenung je. Sejam, pedang sejam, tak sempat. Yang ni 1 jam dia bagikan 1 hari kita. Yang ni 1 hari dia bagikan sebulan kita. Ini sebulan dia bagikan setahun kita. Keberkatan masa. Macam mana nak peroleh keberkatan masa? Antaranya bila dia duduk masanya bersama Allah, dia tenang. Nabi kata, "Idza ataitumus salah
Iza ataitumus salat fa'alaikum bis-sakinah. Kalau kamu datang solat, tenang. Jangan gopoh-gopoh, tenang. Kenapa? Di situlah keberkatan masuk. Sebab itu bila kita baca Quran, tenang. Jangan baca nak habis cepat. Tenang je. Buat apa pun urusan dengan Allah, tenang. InsyaAllah melapangkan waktu. Kelang kabut semayang subuh ni Ustaz, sebab kita nak kerja nak kerja itu. Akhirnya semua tak terkejar. Semua tak dapat. Tenang. Buat perintah Allah dengan tenang. Belajar begitu. Sentiasa. Tentang habis tak boleh ke kalau sesekali kita memang betul berusaha. Kita bercakap bila dia menjadi sebahagian sifat kebiasaan kita. Sifat kebiasaan kita. Memang jenis kita kalau buat agama nampak macam kelang kabut nak cepat. Tapi buat urusan dunia nampak macam teliti. Maka akibatnya hilanglah waktu kita. Itu tuan-tuan tengok bila kita duduk tempat baik, kita lihat masa tu bergerak macam lama. Cuba tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu setengah jam je, rasa lama. Dan manfaat yang banyak. Daripada qala Allah, qala Rasul, kata-kata ulama, setengah jam banyaknya dapat. Dengan kita setengah jam tengok TV. Pada tengok elang setengah jam, tak dapat apa. Elang Maggi keluar, elang paper keluar, dah habis setengah jam. Elang je. Tengok filem 5 minit, elang 25 minit. Apa nak tahu Ustaz? Saya cerita pun tak faham. Yang saya faham elang je. Lihat masa dia setengah jam je macam tu. Dia nak main bola ni, setengah jam tunggu orang turun je. Kan dulu orang kampung-kampung kalau main bola, dia nak cukup korum dia tu. Tak turun lagi ni. Di pukul 5 dah ni, tak turun 5.30. Dia turun pukul 6.30 kat maghrib. Baru cukup korum baru main. Nunggu je kat jam dah sebelum main bola. Lihat bagaimana masa terbuang kosong. Cuba tuan-tuan lihat kalau kita tunggu sebentar ustaz bagi kuliah. Selama masa nunggu ni, boleh baca Quran, boleh berzikir, banyaknya kita boleh buat. Kita boleh ni. Saya suka kalau pergi kelas, saya pergi awal. Dulu waktu kami mengaji universiti atau mengaji dengan syekh, yang kami paling suka pergi awal. Sejam sebelum Tok Guru masuk, kita pun dah masuk. Kita boleh baca, boleh tulis nota, boleh sekian-sekian. Kita rasa banyaknya keberkatan waktu menunggu lama tu luar biasa. Kita boleh buat banyak, boleh hafal Quran sekian sampai guru pun masuk. Maka dia ajar. Semua masa-masa tadi kita rasa panjang pergerakannya. Keberkatan. Kata hari ini bila Nabi SAW menyebut di antara tanda kiamat, inna min asyratis sa'ah an yataqarabaz zaman. Di antara tanda kiamat masa menjadi cepat. Kenapa masa jadi cepat? Sebab kita lalu banyak orang lara dan berhibur. Tapi kalau masa ni saya katakan kita buat untuk mengingati Allah, kita akan rasa lamanya. Tuan-tuan bangun 3 pagi, 2 jam sebelum subuh, katakan 3.30. Cuba qiyam mulai baca Quran. Lama tak? Keberkatan masa. Lama. Kita pergi solat subuh, lepas solat subuh, cuba baca Quran sampai keluar waktu duha. Atau kuliah sampai datang waktu duha. Masya Allah panjang. Demikian keberkatan. Cuba buat benda lain. Duduk tidur je atas katil, bangun-bangun pukul 8 pagi. Sekejap ni, 8 pagi dah. 9 pagi tak bangun lagi. Pukul 10 pagi tak bangun lagi. Yang ni dia dah bangun awal, dia boleh solat subuh, dah baca Quran, dah mengaji, dah talaki, dah baca maksud, banyak. 20 perkara dibuat ketika orang lain sedang tidur pukul 9 pagi, pukul 10 pagi baru bangun. Yang ni cergas dengan segala perkara dibuat. Demikian Allah beri keberkatan masa kepada orang yang mentaati Allah. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, berimanlah pada Allah sungguh-sungguh, kerana asas untuk sampai kepada Allah ialah dengan iman pada Allah. Apa iman? Percaya betul-betul. Sebab itu Allah menjanjikan kepada orang beriman apa yang tidak dijanjikan pada mana-mana makhluk yang lain. Allah janjikan kepada orang beriman dengan ketenangan. Allah janjikan kepada orang beriman dengan kehidupan yang berlainan. Sebab Allah Ta'ala menyatakan, man amila salihah min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum. Kata Allah Ta'ala, siapa yang beriman, beramal soleh, laki atau perempuan, dengan keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Lain, kehidupan lain pada lain. Hayatan tayyibah walanajziyannahum, dan kami akan beri ganjaran pahala
ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Lebih baik. Tak ada satu selebriti hebat lah zaman orang muda. Selebriti ni. Orang panggil dia Tate. Andrew Tate. Dia share diri saya officially. Share saya Muslim. Maka nama saya Abu Andrew Tate. Dan saya akan mencari isteri solehah. Tak nak dah main-main perempuan. Bila dia mula beriman. Dulu main perempuan kutik. 10 orang satu malam. Bila dia beriman, isyar saya beriman. Dan saya akan cari isteri. Mula bercakap isteri. Lihat hidup berubah. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Dulu main perempuan, sekarang nak cari isteri. Bukankah hidup tu berbeza? Tentang orang tak beriman, semua perempuan dikutik. Depan belakang dia ambil. Bila orang tu beriman saja, dia mula berfikir cari isteri. Itu permulaan kehidupan yang baik. Saya akan tinggalkan alkohol. Saya akan tinggalkan sekian. Lihat kehidupan beriman. Tu ada seorang, Masya Allah, rappers daripada Perancis. Dia nombor 1 carta lagu. Bila dia mengisyakan iman daripada Allah, perkara pertama dia mampu tinggal ialah dadah dan juga arak. Dia kata yang lain tak boleh tinggal. Saya dah cuba banyak cara untuk tinggalkan benda maksiat ini. Tak boleh. Dengan beriman saya mampu tinggalkan arak. Padahal ketagai dia lain macam. Dia boleh tinggal. Tuan-tuan lihat hayatan tayyibah. Sahabat-sahabat Nabi SAW daripada sembah berhalanya, daripada sekian-sekian, bila beriman berubah, totally berubah. Tak minum arak, tak berjudi, tak main perempuan. Sekarang ada seorang hamba Allah tu kata, ni orang kafir. Kafir kelima. Dia kata apa? Saya nampak tak ada agama boleh hentikan kejahatan seseorang melainkan Islam. Sebab saya dah tengok kawan saya Kristian, kawan saya Hindu, kawan saya sekian. Walaupun dia memilih agama untuk jadi baik, tapi dia tak boleh tinggalkan semua benda ni. Tapi bila seorang tu, kawan saya masuk Islam, dia boleh tinggalkan arak, boleh tinggalkan sekian. Even dia boleh buang tattoo dia. Dia boleh buang. Ini yang Allah sebut dalam Quran. Man amila salihah min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Siapa yang melakukan amal soleh, laki atau perempuan, dan keadaan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik padanya. Baik, berubah. Dan sebab itu kita jumpa orang kafir yang masuk Islam. Jadi saya ramai jumpa kafir-kafir masuk Islam ni. Apa perubahan dirinya? Dia ketara. Yang seorang tu Masya Allah pemilik kelab malam. Saya sembang dia itu, Ustaz, saya dulu ada buka kelab malam, jual arak, sekian. Bila saya masuk Islam, saya kena tutup. Automatik dia tutup. Dia cari motor 3 roda tu. Dia pun berniaga. Saya tengok berniaga, saya berhenti sembang dia berniaga. Dia memang duit tak banyak tapi hati gembira. Dulu duduk kedai arak, gaduh sana gaduh sini. Kedai arak, tokek kedai arak. Tuan-tuan lihat apa yang Allah janjikan tentang iman. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, iman sungguh-sungguh. Kalau tuan-tuan orang yang kafir masuk Islam nampak perubahan hidupnya, apa tadi orang yang dah Islam? Yang imannya sudah lama, patut lebih nampak perubahan hidupnya. Daripada kita perangai macam ni, jadi macam ni. Perangai macam ni, jadi macam ni, berubah. Cukup kita nampak berubah nama. Tuan-tuan, saya sebut tadi orang kafir bila masuk Islam, pertama tukar nama. Siapa nama ni? Nama Mike Tyson. Tukar nama Abdul Aziz. Tu namanya lain. Melihat bagaimana kehidupan baru. Ni nama sekian-sekian. Teruklah nama zaman kafir. Dulu tuan-tuan muka pun macam kucing. Dia ubah, renovate muka. Tak taring dulu. Tak nampak orang. Kucing pun tak nampak. Macam nampak. Dia tak nampak orang, tak nampak kucing. Tak nampak apa. Kucing pun tak ngaku ni puak aku. Tapi dia nak je kucing. Tetapi bila orang tu beriman, muka dia, wajah ni lain. Lain, berubah. Wajahnya nur. Ni pop-pop ni gini, pop-pop ni. Buah kabilah ni. Dengar ni, taring babi kat ni. Tiba-tiba berubah. Pakai kopiah. Sekian-sekian. Masya Allah, nur pada wajahnya. Hayatan tayyibah. Sebab itu Syekh Abdul Qadir tekan. Iman pada Allah sungguh-sungguh. Kalau saya katakan, orang yang kafir bila masuk Islam, tuan-tuan nampak perubahan dia? Nama dia, pakaian dia, raut wajahnya. Bagaimana orang yang sudah lama beriman ni? Patut kamu lebih berubah. Bila benar keimanan kamu,
Kerana kamu kena lihat asas pada segala kebaikan itu iman pada Allah. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atas keyakinan ini, para nabi dan para rasul, mereka punya keimanan paling tinggi sekali. Iman mereka dalam kategori yang disebut oleh para ulama, iman yang sentiasa naik, tak turun-turun. Sebab dalam pembahagian iman, ada imannya sentiasa naik dan tak akan turun. Ini iman para nabi. Mereka naik, tak akan turun. Ada iman yang di static, straight. Ini iman pada malaikat. Ada iman yang naik turun. Ini iman orang beriman. Hari baik, naik. Hari tak baik, turun. Ada iman yang sentiasa turun. Itu iman orang fasik. Orang fasik tak semayang hari ni, tapi dia Islam. Fasik. Nipu orang. Dia turun. Sehingga dia hampir ketiadaan iman. Tapi dia masih ada. Umpama air surut, umpama air yang kering disebabkan kemarau, tapi masih ada air sikit-sikit. Ni iman masih ada sebesar zarrah. Ada satu lagi tak ada iman, tapi mengaku iman. Ini munafik. Mengaku iman tapi tak ada iman, kosong. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran sifat mereka menipu. Yukhadi'una Allah wa rasulah. Mereka tipu Allah, mereka cuba tipu Rasul. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka cuma tipu diri mereka. Mereka tak tipu Allah, mereka tipu diri mereka. Sebab iman itu manfaat untuk mereka. Untuk mereka. Macam budak lah, budak tipu tak pergi sekolah. Cikgu tanya kenapa tak pergi sekolah, sekian. Dia ingat berjaya tipu cikgu dia. Tak, dia tipu diri dia, akhirnya yang gagahnya dia. Cikgunya tak gagal, cikgu ni tahun depan naik pengetua. Cikgu ni, yang budak ni, cikgu saya tak datang sebab sakit perut. Semalam pula saya tak datang sebab mak saya pula sakit perut. Kemudian yang hari tu pula ayah saya semua kena jaga. Budak ni tipu. Cikgu percaya, okey. Dia kata, cikgu tu bukan cerdik sangat, kena tipu. Tunggu berapa tahun, dia merempak, cikgu dia jaga besar lah. Yang ditipu takkan rugi apa-apa. Yang menipu tu rugi. Dan secara hidup manusia, siapa pun kena tipu, dia tak rugi. Tapi yang menipu tu akan rugi walaupun dia nampak untung. Sebab dia buat sesuatu yang membinasakan dirinya. So, kalau hari ni ada orang tipu kita, scammer, nampak macam kita rugi, kita tak rugi, kita akan tuntut bahagian akhirat kelak. Ni dosa kita berlambak ni, kita beri kat dia semua. Ambil dosa aku, supaya kita dapat masuk syurga. Yang tipu yang scammer ni, tengok aku bijak boleh tipu orang ni. Tak, kamu tak bijak, kamu tipu diri kamu. Kelak kebinasan itu kamu yang akan lalui. Makanya kelak orang yang ditipunya, kalau orang ditipunya memang pahala tak banyak, jadi banyak dosa. Ni dosa-dosa ambil semua pikul pada orang yang menipunya, yang telah mengambil harta. Sebab orang kena tipu, jangan rasa dia rugi. Dah nampak macam rugi kat dunia, tak kena tipu lah RM100. Tak, awak untung. Awak ada simpanan akhirat kelak. Ini jenis simpanan yang kita tak suka, tapi dia ada. Tak ada kebaikan, kita tak suka. Maksud kebaikan ni bukanlah kita nak pun. Ada orang nak kena tipu? Tak ada, siapa nak kena tipu? Semua orang kalau boleh, jangan ditipu. Tapi itulah kebaikan yang Allah simpan pada kita. Kita tak suka. Akhirat kelak kita gembira. Kerana ada sesuatu yang Allah tak simpan. Sebab dek fulan bin fulan menipu kamu, maka sila ambil pahala dia. Kalau dia tidak punya pahala, sila tukar dosa kamu, biar dipikul. Tak tahu untungnya orang ni. Yang kena tipu tanah, tipu RM100,000, RM200,000, untung kamu untung. Kamu ada satu simpanan di sisi Allah. Moga itu sebab kau masuk syurga dengan cepat. Dan orang menipu pula, jangan gembira atas dunia. Kerana akibat yang menunggu kamu cukup dahsyat. Baik, kamu selesaikan sekarang. Kalau tidak, yang kamu terpaksa bayar harganya cukup mahal. Mahal daripada mana-mana gandaan atas dunia ini. Kerana akhirat bila diganda-gandanya tidak dapat dikira lagi. Sini tuan-tuan kalau tak bayar, interest kena 15%, 20%. Tinggi dah ni, alung-alung ni. Tak, akhirat kelak lagi tinggi. Sehingga ramai orang akhirat kelak jadi muflis sebab dosanya dengan orang. Ni yang tipu-tipu orang, jangan gembira, jangan rasa bijak, cerdik. Saya boleh tipu orang. Hari ni dah tipu 200,000 orang. Kekayaan saya. Hari ni kamu binasakan diri kamu sendiri, bukan diri orang lain. Kamu mungkin binasakan dunia dia, tapi dia telah membinasakan akhirat kamu. Dan ini dia iman kepada Allah, asas kepada segala kebaikan. Singkata Syekh Abdul Qadir, ia asas kepada kewalian itu sendiri. Sebab sifat wali dia beriman. Allah menyebut dalam Al-Quran,
Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Terbaca surah Yunus ayat 63. Ketahuilah wali Allah tak pernah bimbang, tak pernah takut. Siapa mereka? Yang beriman pada Allah, dan mereka orang yang bertakwa. Dan ia juga asas kepada apa yang disebut sebagai ghaibiyah. Apa maksud ghaibiyah? Tuan orang ni keimanannya pada Allah sehingga dia cuma melihat Allah dalam dirinya, bukan orang lain. Dia seperti duduk dengan kita, tapi bukan dengan kita. Dia bersama dengan Allah. Artinya ketenangan dia dengan Allah Ta'ala. Ini ghaibiyah. Dan sampai kepada maqam kutubiyah. Kutub satu istilah yang diberikan kepada orang yang tinggi imannya. Di antaranya yang mendapatnya ialah Imam An-Nawawi rahimahullah. Disebut sebagai kutub. Muhyiddin, itu nama kepada Imam An-Nawawi, Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Para ulama menyatakan Imam Nawawi rahimahullah dia sampai suatu kewalian bernama kutub, wali yang tinggi, diberikan kerana keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka setiap seorang itu dia mempertajamkan, mempertingkatkan imannya, ada darjat yang sedang menanti dia, dan ada kelebihan-kelebihan yang menantinya. Selain daripada syurga yang memang janji Allah pada setiap orang beriman, maka Allah janjikan kepadanya rahmat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ulaika sayarhamuhumullah. Mereka lah yang orang beriman itu sentiasa dalam rahmat Allah. Dan Allah juga berfirman, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah sentiasa mempertahankan orang beriman. Bodyguard kita Allah kalau benar-benar kita beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah penjaga orang-orang yang beriman. Nak dapat penjagaan Allah, maka perkuatkan iman kita. Makin tinggi iman kita pada Allah, makin kuat penjagaan Allah pada kita. Dan ini yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.